Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Skandal rasuah Sabah kembali menjadi satu topik yang hangat diperkatakan. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya dengan lantang membidas kenyataan Azam Baki yang mendakwa video skandal ini tidak boleh dijadikan bukti karena ia telah disunting ataupun diedit. Persoalannya, betulkah alasan ini masuk akal? Atau ini satu lagi contoh bagaimana kuasa digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu? Jom kita bongkar dalam video ulasan berita pada kali ini. Baiklah, jadi sebenarnya apa yang telah berlaku? Baru-baru ini dalam episode podcast Straight Talk terbitan Malaysia Kini dan Kini TV, Latifah Koya mempertikaikan alasan yang diberikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Beliau menyatakan bahwa video skandal rasuah Sabah sepatutnya cukup untuk membuka siasatan walaupun ia telah diedit. Kenapa? Sebab sebelum ini dalam kes Najib Razak dan Rosmah Mansor, SPRM sendiri pernah menerima rekaman audio yang telah diedit sebagai bukti di mahkamah. Kalau kita ingat balik kes itu, ada satu rekaman perbualan antara Najib dan Rosmah yang mengandungi ayat terkenal, "Can I advise you something?" Rekaman itu dipotong, bukan versi penuh, tetapi tetap digunakan dalam perbicaraan Rosmah berkaitan dengan proyek hybrid solar. Kalau di dalam case itu audio yang diedit boleh diterima, kenapa tiba-tiba standar berubah dalam case skandal rasuah di Sabah ini? Itulah yang telah dipersoalkan oleh Latifah Koya semasa di dalam podcast tersebut. Dalam video skandal Sabah, ada individu yang secara terang-terangan mengaku telah memberi rasuah. Persoalannya, kenapa tiada tindakan? Latifah menegaskan bahwa sekurang-kurangnya SPRM perlu memulakan siasatan. Takkanlah ada orang mengaku memberikan rasuah secara terang-terangan, tetapi pihak berkuasa pula buat-buat tidak nampak. Ini adalah satu perkara yang menimbulkan tanda tanya besar. Azam Baki sebelum ini menyatakan bahwa video tersebut tidak boleh digunakan karena telah melalui proses suntingan dan tidak mempunyai kredibiliti. Menurutnya, laporan forensik SPRM menunjukkan bahwa 8 video yang dimuat naik di portal berita tidak boleh diterima dalam penyiasatan atau di mahkamah. Tetapi bukankah sepatutnya tugas SPRM adalah untuk menyiasat dan mencari bukti yang lebih kukuh? Kenapa pula mereka terus menolak bulat-bulat? Mari kita cakap secara logik. Kalau seseorang merakam satu kejadian jenayah, contohlah, tetapi rakaman itu diedit sedikit, misalnya dipotong untuk menampilkan bagian yang penting sahaja, adakah itu bermakna jenayah tersebut tidak berlaku? Ini adalah seperti kalau ada rekaman CCTV menunjukkan seseorang menikam orang lain, tetapi karena rekaman itu telah dipotong untuk menunjukkan bagian penting saja, maka ia tidak boleh diterima. Kalau begitu, berapa banyak bukti kes jenayah yang kita perlu tolak hanya karena ia tidak dalam bentuk asal yang lengkap? Coba kita pikirkan. Sekarang mari kita bercakap pula skandal ini dari sudut politik. Kerajaan negeri Sabah telah dikaitkan dengan skandal ini sejak akhir tahun lalu dengan beberapa video yang membabitkan ahli Dewan Undangan Negeri serta Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor dalam dakwaan rasuah berhubungan dengan lesen cari gali mineral. Namun Hajiji dan beberapa adun terlibat menafikan sebarang salah laku, malah mendakwa bahwa ini hanyalah satu konspirasi politik untuk melemahkan kerajaan negeri Sabah menjelang pilihan raya. Tetapi bukankah ini sudah menjadi satu skrip biasa dalam politik Malaysia? Setiap kali ada pendedahan skandal besar, alasan yang selalu diberikan ialah ini satu konspirasi politik. Persoalannya, kalau benar-benar tiada salah laku, kenapa tidak biarkan siasatan berjalan dan bersihkan nama sendiri?
Kenapa perlu ada usaha? Untuk mempertikaikan kredibiliti bukti sebelum siasatan pun bermula. Bukan itu sahaja, kita juga perlu melihat bagaimana ini memberi kesan kepada persepsi rakyat terhadap SPRM. Apabila kes besar seperti ini nampaknya tidak disiasat dengan serius, bagaimana rakyat boleh yakin bahwa SPRM benar-benar bebas dan berintegriti? Adakah ini memberi isyarat bahwa hanya kes-kes tertentu saja yang akan diambil tindakan bergantung kepada siapa yang terlibat? Kita juga tidak boleh lupa tentang aspek perlindungan kepada pemberi maklumat. Video ini didedahkan oleh pemberi maklumat, tetapi adakah mereka mendapat perlindungan yang sewajarnya? Atau adakah mereka kini sedang berdepan dengan ancaman dan tekanan untuk mendiamkan diri? Dalam banyak kes sebelum ini, kita lihat bagaimana pemberi maklumat seringkali menjadi sasaran apabila mereka mendedahkan sesuatu yang tidak disenangi pihak tertentu. Ini sesuatu yang sangat membimbangkan. Jadi, apakah kesimpulan yang kita dapat dari semua ini? Adakah kita hanya akan melihat satu lagi kes rasuah besar yang akhirnya tenggelam begitu saja tanpa sebarang tindakan? Atau rakyat Malaysia akan terus mendesak supaya siasatan yang lebih telus akan dilakukan? Jika kes ini dibiarkan begitu saja, ia akan mengukuhkan lagi persepsi bahwa sistem keadilan kita tidak sekata. Ada pihak yang boleh terlepas walaupun bukti sudah ada di depan mata. Inilah realiti politik dan keadilan di Malaysia. Kita sering bercakap tentang mahu membantras rasuah, tetapi adakah kita benar-benar serius dalam melakukannya? Apakah pendapat Anda semua? Adakah ini satu lagi kes yang akan senyap begitu saja, atau rakyat Malaysia patut terus mendesak untuk keadilan? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa ulaskan ya komen dan pandangan Anda, dan kongsikan video ini supaya lebih ramai orang tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY. Kita jumpa lagi di dalam video seterusnya. Sekian sahaja semua. Terima kasih. Jumpa lagi.